Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita saling ingat memperingati antara satu sama lain, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membicarakan mengenai hurmatud dima'. Masih lagi dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang halal haram, sudah pasti ia melibatkan cara hidup kita. Masa kita belajar kita tak nampak, tetapi masa kita meneruskan kehidupan baru kita nampak. Contoh apa yang berlaku di Langkawi baru-baru ni, ikan patin tu ikan apa? Ikan siakap. Ikan siakap kayangan. Kalau orang tahu hukum, dia takkan jadi isu sebenarnya. Dah ramai dah pakar-pakar ekonomi Islam jelaskan. Ustaz Azhar Idrus pun baru ni jelaskan. Dia kalau ikutkan hukum, sebelum makan tu bayar dulu. Selesai. Nampak tak? Tapi sudah menjadi uruf, kita order. Dan tanggungjawab kita juga sebagai pembeli jelas. Apa dia? Sebelum kita nak beli sesuatu, kita kena tahu apa yang kita nak makan. Betul tak? Kita nak beli sesuatu, kita kena tahu, okey, saya nak beli nak beli cawan ni. Saya kena tahu berapa harga cawan ni. Saya kena tanya kepada pembeli, pembeli kena cerita kat saya. Jadi pembeli akan bagi tahu lah, oh okey, cawan ni sebenarnya ustaz kita buat dengan harga dengan RM3.5. Okey, jelas. Saya setuju tak? Setuju beli? Beli. Allah, beli buat apa? Berlambak orang bagi hadiah kat aku. Tak payah beli. Nampak tak? Jadi tak berlaku lagi akad. Jadi saya ni nak beli atau tidak, saya yang akan tentukan. Itu kuasa pembeli. Dalam Islam dah ada kuasa pembeli tu. Dia ada khiyar syarat, dia ada khiyar khiyar majlis. Benda ni kena ilmu. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Jadi jangan disebabkan kejahilan kita menyebabkan jadi huru-hara kita ni. Macam tak tahu halal dan haram, tak tahu hukumnya boleh tak boleh. Penjual juga kena tahu. Nak letak harga ni, biar berpatutan, jangan melampau sangat. Tapi salah tak dia nak letakkan harga yang tinggi? Tak salah. Islam tak pernah letakkan kecuali barang-barang yang dinamakan barang-barang terkawal. Ikan siakap bukan barang terkawal. Gula, minyak, tu tak boleh nak naikkan harga sebarangan. Ambil minyak, kita naikkan daripada RM24 jadikan RM39. Tu tak boleh. Sebab tu monopoli yang diharamkan. Tapi isu makanan yang bertebaran hari ni banyak tu, dia bukan satu benda yang syarat untuk kita tetapkan, oh kena letak harga banyak sekian. Tak. Itu antara dia dari undang-undang dia dengan KP dan KK. Manakala yang lain dari sudut hukum dia tak salah. Macam kereta. Kalau kereta Mercedes beli dekat UK berapa ribu je? Berapa ratus ribu je, betul tak? 300%. Mari sini jadi lain tak? 400 ribu. Sedangkan kat sana baru 100 ribu lebih. Honda Accord kita sini 190 ribu. Geng-geng yang dekat Mekah tu, dia beli 70 ribu dia dapat yang baru, 80 ribu dapat yang baru. Maksudnya kita kena faham situasi keadaan macam mana. Macam saya naik bukit. Bila kita naik bukit, kita beli 100 plus berapa satu tin 100 plus? RM2.5. Tak ingat lah saya. RM2.5 kan? RM2 kita letak RM2 lah. Saya pun tak ingat sangat. RM2. Ini beli kat mana? Kedai mamak.
Petronas. Saya naik bukit dekat Shah Alam, sampai jauh kot. Saya naik tanpa bawa barang pun sampai atas bukit tu. Berpeluh Tuhan je tahu. Sampai atas tu ada budak muda tiga orang jual air. Termenung saya. Saya kata, macam mana kau angkat? Seorang satu kotak lah. Satu kotak tu berapa berat? Tapi badan budak-budak tu kemas lah. Dia kata, letih berhenti. Naik 3 kotak atas. Satu botol dia jual berapa? RM5. Nah, saya masa nak pergi minum, saya kata, berapa didik? Ni RM4 ke? Ada yang RM4, ada yang RM5, ikut pada saiz lah. Ini RM4 Ustaz. Okey. Ada kawan 3-4 orang minum, so bayar 4 kali 4. Saya tak boleh cakap, kat kedai mamak bawah RM2, mana boleh? Kau angkutlah sendiri buat naik atas bukit tu. Nampak tak? Semua tu cost. No money, no talk. Jadi jangan kita cepat sangat, tuan-tuan dan puan. Isu-isu macam ni kita kena menghormati. Penjual menghormati pembeli, pembeli menghormati penjual. Jadi kalau katakan beli ikan, kalau orang yang biasa makan ikan fresh, lobster, dia akan timbang dan dia akan bagi harga siap-siap. Tu biasa. Kalau tak bagi harga pun dia akan kira ke depan kita. RM16 kali berapa, dia akan bagi tahu siap-siap. Dan penjual dia jarang bagi tahu boleh bayar ke. Dia takkan cakap macam tu. Kalau dia cakap macam tu, macam tak ada adab. So dia akan bagi tahu harga banyak ni. Okey, proceed lah. Barulah berlaku akad. Kalau berlaku jual beli tu, bayar dah, itu baru akad tu sempurna. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, jadi huru-hara ni sebab apa tahu? Sebab tak ada ilmu. Tu je. Itu sebab Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pakar ekonomi Islam, pun dia suruh kata, belajarlah fiqh muamalat. Dua-dua pihak yang kena dan juga penjual kena belajar. Ustaz Azhar Idrus pun tegur dah. Belajar hukum hakam ni, halal dan haram, barulah kita tak ada masalah. Nampak? Kalau pergi beli McD tu lagi Islamik sebenarnya. Beli-beli, bayar-bayar, baru makan. Tu hak kita lah. Tak akan berlaku gaduhnya. Semua komputer, selesai. Hari ni kita bincang hormatud dima'. Haram kita ini membunuh sebenarnya. Hormatud dima' ni menjaga kehormatan kehidupan manusia. Tak ada orang boleh membunuh sesebarangan. Qaddasal Islam al-hayatul basyariyah. Islam sangat memuliakan kehidupan umat Islam. Bukan umat Islam saja, manusia. Wasana hormatun nufus, bahkan sangat menjaga kemuliaan jiwa itu sendiri. Waja'al i'tida' 'alaiha akbar jaraim indallah. Bahkan kalau orang tu dia membunuh, itu satu jarimah ataupun jenayah yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ba'dal kufur bihi, selepas membunuh, selepas kita kufur pada Allah, inilah dosa yang paling besar, membunuh manusia. Dan Islam juga menjelaskan dalam Al-Quran, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh diri, membunuh orang lain dengan kerosakan di atas muka bumi, seakan-akan mereka telah membunuh semua manusia. Itu sebabnya dalam Islam ada orang pertikai, orang tanya, Ustaz, kenapa dalam Islam ni kita kena bunuh? Bunuh siapa tak? Bunuh pembunuh. Kita bunuh orang, kita akan dibunuh balik setelah disahkan kita sebagai pembunuh. Allah suruh jaga nyawa, tapi Allah jatuhkan hukuman mati. Zaman Nabi, pancung sampai mati. Macam ada tanakut, dia kata macam ada berlakunya pertembungan. Tak berlaku pertembungan. Bunuh seorang sebab nak jaga maqasid, nak jaga maslahat yang lebih besar. Potong tangan orang, memanglah. Potong seorang tangan hamba Allah ni sebab dia mencuri. Mencuri pula bukan mencuri sikit-sikit, curi basikal. Tu panggil merompak ke mencuri? Tu rompak kot. Definisi mencuri mengambil barang dalam keadaan kesunyian dan barang itu terjaga dengan baik. Itu sunyi. Itu sunyi pula lah. Itu curi. Contoh, masuk ambil tu tabung masjid.
Kenapa tabung masjid kat luar pula sekarang? Memang kat luar orang besi tu. Tabung tu katakan orang mengail kat situ. Orang mengail kat Tasik, dia mengail kat situ. Dia mengail, dapat duit banyak mana? RM300. Kalau ikutkan nisab potong tangan dah kena dah. Kalau di Arab Saudi RM250. Rial. RM250 kena potong. Katakan dia curi. Tu dia panggil mencuri sebab benda tu terjaga dalam peti besi. Bukan dia letak duit merata-rata gitu, tak. Ni memang dalam peti besi. Itu dinamakan mencuri. Merompak ni secara jelas-jelas dia masuk dengan kekasaran. Sekarang ni saya baru ni dekat rumah saya, ada orang kena rompak. Saya tanya rompak apa? Basikal. Saya senyum lah. Saya kata kenapa seorang rompak basikal? Jam tangan, duit semua dia tak ambil. Rupanya dia datang 4x4, dua orang tengah berbasikal, dia pegang dua orang tu, tumbuk ke macam mana, jatuh, dia ambil basikal, dua-dua naik atas 4x4, belah. Basikal dia, dia ambil basikal je. Yang lain tak ambil, jam tangan ke apa ke tak ambil. Saya kata baik betul. Kita pun ada jahil tuan-tuan. Ingatkan basikal macam zaman BMX dulu. Sehinggalah baru ni kawan saya datang daripada Pulau Pinang, ajak dekat UKM. Dia datang ke UKM, ajak saya teman ke Kajang. Rupa Kajang tu dia ada satu kedai, satu Malaysia cari dia. Sebab dia wakil tunggal untuk Itali punya basikal. Bila sampai, saya duduk dalam kereta, malas nak keluar. Sebab orang ramai kan, saya masa Covid malas nak jumpa orang sangat. Dia kata, Ustaz marilah, Ustaz teman. Saya kata, Allah malas kau gila basikal tu. Dia nak beli basikal, datang daripada Pulau Pinang just nak beli basikal je. Saya kata, gila, saya malas. Dia panggil dia, kata tak boleh Ustaz, nak ambil berkat. Beli basikal pun nak berkat ke benda. Saya pun pergilah, teman dia lah, teman duduk, dia bagi minum cappuccino. Saya kata, hui, macam tak pergi beli Mercedes, bagi cappuccino pakai. Tanya nak air apa lagi. Kalau lepas habis tu bagi kacang lah apa semua. Buat layanan. Kita tengok, ada 2-3 jenis basikal. Ada satu tu belum ada lagi, baru datang model tunjuk kat orang je. Kawan tu nak beli yang model tu lah, yang tunjuk kat orang tu. Dia tunjuk, kata ni ada tak? Tak sampai lagi, ni kena booking. Berapa lama sampai? Dalam 8 bulan ke setahun. Allah. Saya kata beli apa basikal ni, dia kata. Saya kata ambil lah yang ada tu. Semua tu orang dah booking dah. Semua yang tu yang ada tu semua baru sampai yang 6 bulan dah orang booking tu. Masa PKP orang booking dah. Ada satu nak jual. Ni top orang tuan dia tak datang ambil. Kawan tu nak ambil itulah. Saya pun tanya, berapa harga? Tu tengah deal Ustaz. Dia pun deal dia, okeylah, beres. Lepas tu saya pun tanya, berapa dapat harga? Alhamdulillah Ustaz, dapat murah sikit. Berapa? RM66,000. RM66,000 tak masuk tayar, baru rangka. Ya salah. Dia kira, lepas tu dia ni dia minta macam ni sekali dengan topi lah bagai-bagai, RM102,000. Dapatlah diskaun sikit, RM101,000 lebih. Ada yang kan dapat RM100,000, tak, ada sikit je potong. Patutlah kena rompak. Nampak tak? Sekarang ni saya ingat lah, tengok je nama-nama kan, tengok dekat tepi jalan, cakap kat rumah saya, tak tahu kan, tahu tak basikal berapa? Rumah kata ada kot dah RM800. Ya RM800. Dia tak tahu, cerita terkejut dia, harga 2 Myvi, bukan second hand, baru je. Patut kena rompak. Nampak tak tuan-tuan? Kata dia merompak, orang merompak ni boleh potong tangan tau. Bila potong tangan, kenapa boleh potong tangan? Sebab untuk menjaga maslahat yang lebih besar, potong tangan perompak, maka selamatlah orang lain daripada kena rompak dengan dia. Dan perompak ni tuan-tuan, dia agresif. Mencuri lebih baik lagi. Tak? Kalau perompak, dia tak akan datang kosong. Dia akan datang dengan senjata, sama ada parang ataupun na'udzubillah pistol. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau perompak tu, orang polis nasihat saya, dia kata kalau perompak dia masuk dengan ganas gitu, bagi apa dia nak. Bagi apa dia nak. Jangan kita ni nak melawan ke apa, bahaya. Sebab takut nanti mendatangkan mudarat pada kita atau keluarga kita, na'udzubillah.
maka potong tangan. Tu dia benarkan. Ya. Bunuh sama juga. Yang bunuh tu bukan kita, yang bunuh adalah pihak kerajaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wastastaddul hurmah idza kana al-maqtul mu'minan. Lebih teruk lagi apabila kita membunuh orang mukmin. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Allahu Rabbi. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam yang kekal abadi fiha, di dalamnya. Macam kufur pada Allah Taala dah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah akan marah pada dia dan akan melaknatnya. Wa addalahu adaban azima. Maka Allah akan menjanjikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Allahu Rabbi. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i, la zawalud dunya ahwan 'ala Allah man qatala min qatli rajulin muslimin. Allah. Bahayanya, lebih mudah dalam hidup kita ni, tak ada benda yang paling mudah yang Allah nak beri azab kepada kita. Yang lain Allah mudah ampun, kecuali membunuh orang mukmin. Itu sebabnya kita jangan sekali-kali buat benda yang kadang-kadang hilang kita punya akal, sampai bunuh orang dan sebagainya. Walihadil ayat wal ahadis. Daripada hadis-hadis ini dan juga ayat-ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna taubatul qatil la tuqbal. Oh, masyaallah. Wa ka'annahu ra'a anna min syarti taubah alla tuqbal illa bi raddil huquq ila ahliha aw istirdaihim. Fa kayfa as-sabil ila raddi haqqil maqtul ilaihi aw istirdaihi. Allahu Rabbi. Daripada dalil Al-Quran dan juga hadis tu tadi, Ibnu Abbas, sahabat Nabi ni, dia kata apa? Apabila aku memerhati hadis dan juga ayat Quran yang melaknat orang membunuh orang mukmin ni, seakan-akan katanya tidak ada jalan taubat bagi orang yang membunuh. Na'udzubillah. Tak ada jalan taubat. Sebab semuanya laknat khalidan fiha, kekal abadi dalam neraka. Sampai peringkat tu. Fa kaifa sabil ila raddi haqqil maqtul. Kecuali dia telah memberi balik hak si pembunuh itu kepada ahli keluarganya. Sampai peringkat tu. Maksudnya bayar ni lah, bayar hak, bayar orang kata apa? Dia panggil diat. Ya, kita bagi balik berapa nilai tu. Sebab orang tu hilang kalau kita bunuh lelaki. Dia ada anak, dia ada isteri. Maka keluarga nak makan apa tanpa ni? Kat sinilah yang ulama-ulama dia bincang bagaimana nak taubat ni. Masya-Allah. Wa qala ghairuhu inna taubatun nasuh maqbulah wa innaha tamhu syirk fa kaifa ma dunah. Walau bagaimanapun, selain daripada pandangan Ibn Abbas yang keras itu, maknanya tak ada taubat kecuali dia minta maaf dengan ahli keluarga. Keluarga redha, baru dia masuk syurga. Macam baru ni kan, kes ya? Yang kes apa, dia tukar hukuman budak-budak muda tu kan, berapa bulan, berapa tahun, 16 ke 18 yang kena penjara tu, 30 tahun. Ui, lamanya 18 tahun rasanya kan, 18 tahun kan. Dia kena penjara 18 tahun. Mak bapak, kalau mak bapak maafkan, insya-Allah selamatlah dia. Dunia dia orang kena 18. Di akhirat, kalau ikutkan hadis Nabi tadi, tak lepas lagi. Dia takkan masuk syurga sampailah keluarga ni maafkan. Maka saya doakan mereka ini mendapat keampunan bukan saja daripada Allah, daripada keluarga si mati. Walaupun itu isu apa? Isu buli tak buli. Kadang-kadang ialah budak-budak ni kita tak tahu macam mana gurauan dia. Gurauan budak-budak ni kadang-kadang pelik-pelik. Tengok gusti banyak sangat, dia buat kawan macam gusti. Dia pegang kepala bawah jatuh, dia tak tahu sakit tu. Atas gusti dia gurau je. Dia ada teknik, betul tak? Jadi dia buat sungguh, atas batu, atas marmar, mati budak tu. Na'udzubillah. Jangan main-main.
Itu sebabnya kalau kita nak marah, Nabi pesan orang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tengok yang berlaku kes jaga kena pukul kan. Kes mandi je, nak mandi dekat kolam. Kes jaga sikit, dia pukul macam mana dengan kayu pun jatuh macam tu. Kena pula dia tu budak orang tua jaga ni banyak orang tua banyak. Kecuali yang gagah-gagah ni ada juga, tapi tak banyak lah. Kawasan rumah saya tu nampak muda-muda, okey lah. Sebelum tu orang tua tiup jatuh dia. Nak jaga perompak macam mana, tiup pun jatuh. Yang ni memang tua betul, kena tolak jatuh, darah. Dah masa marah, kita tak sedar, syaitan dah kacau dah. Tu yang sampai angkat meja pukul gitu, dah habis. Bila dah jadi macam tu, kan dah jadi masalah. Tu sebabnya sebelum gaduh fikir dulu. Orang-orang muda, budak-budak muda, kau nak gaduh pun, nak main apa pun, fikir panjang. Takut tersilap, mati orang. Kalau mati, dia kira bunuh tu. Katakanlah gurau kat depan tu, gurau main gusti, bam, hantuk kat dinding. Sebab tengok gusti buat macam tu, tak mati gusti tu, dia buat mati terus pakcik tu. Gaduh pakcik ni masalah. Lepas pakcik tu, dah berdarah, saya gurau je, tak ada, orang tu mati dah. Bang, kalau orang tu mati, dia kira membunuh dah mula-mula ni. Sehinggalah dibuktikan oleh mahkamah bahawa dia tidak mati, dia tak membunuh. Tu lain cerita. Tu jangan main-main. Bab mati, bunuh-bunuh ni jangan main-main. Hukuman dia sangat berat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini hukum membunuh. Seterusnya, al-qatil wal maqtul finnar. Sekarang ni ada satu hukum pembunuh dan juga yang dibunuh masuk neraka. Ni macam mana pula ni? Tadi membunuh saja, sekarang ni ada orang ambil pistol ke? Ni kena tanya orang yang tahu undang lah. Kata orang masuk rumah kita, kita ada pistol, boleh tak tembak terus? Boleh. Siapa ada pistol sekarang? Sekarang ramai betul ada pistol. Dia masuk, kita terus tembak, tak boleh. Kecuali ada bukti yang dia pun ada senjata nak serang kita. Tu yang ada kes kan, dia disabitkan kes juga sebagai pembunuh juga kerana menembak ke membunuh dalam kawasan, walaupun dalam kawasan rumah. Banyak benda kena tengok. Sebab apa-apa pun ilmu. Baru ni ada seorang, dia ada pistol. Saya saja tanya, kenapa nak ada pistol? Tak boleh, kata badan dia saja ni, tubuh dia saja ni dekat 100,000 lah. Dia punya jam tangan, dia punya cincin, dia punya kasut, dia punya baju, dia kata dekat 100,000. Setiap hari dia keluar macam tu. Tu rezeki dia lah kan, layan je lah. Lepas tu saya kata, habis pistol tu nak apa? Kalau orang nak rompak, aku tembak lah. Boleh ke tembak macam tu? Tu semua kena tahu. Dia kata, tak apa, kita ambil, ada pistol, kita tembak je lah. Kita ada lesen. Lesen tu untuk apa? Tu dia belajar tak habis, dia panggil. Dia kena belajar dulu bila dia boleh tembak, kat mana dia kena tembak. Tu dia. Sebab saya suka tanya orang, saya suka tanya orang-orang yang ada kepakaran bab undang-undang. Dia kata dia ada undang-undang. Kalau you ada pistol, you kena tembak kat mana? Sebab you bukan polis. Nampak? Polis pun dia tak boleh tembak. Tembak tiba-tiba, tak boleh. Sebab masa orang buat jahat, dia pegang je, dia tak keluar atas kepala dia, tak. Sehinggalah orang tu keluarkan senjata nak pukul polis tu, baru boleh letak ke kepala orang tu. Ni letak kat sini, bersedia je. Jadi jangan main-main bab macam ni. Jadi sekarang ni bab membunuh ni, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan juga dibunuh ni masuk neraka ni, apa cerita pula? Wa'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qital muslim baban minal kufur. Wa amalan min a'malil ahli al-jahiliyah alladhi kanu yashnuna al-harb wa yuriquna ad-dima' min adli naqatin aw farsin. Qala alaihi salam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. La tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd. Min ajli zalik naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
an kulli amalin yuaddi ila al-qatl aw qital walau kana isyaratun bis-silah la yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla syaitan yanza' fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Allahu rabbi. Baru faham kenapa Nabi SAW, kenapa ulama sebut pembunuh dan juga yang dibunuh itu masuk neraka. Apabila kedua-dua mereka ini, kata Nabi SAW, punca kepada perbalahan. A maki B, B maki A. Punca kepada perbalahan dan dua-dua bergaduh akhirnya membawa kepada kematian. Maka itu juga dua-dua membawa kepada neraka. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau boleh, bila nak bergaduh pun, buang semua benda-benda yang tajam. Tak payah nak ambil benda-benda yang sampai kadang-kadang bergaduh kat mana? Traffic light je. Traffic light. Pernah sekali tu saya kat traffic light. Tak apa masalah depan tu. Saya, lepas tu ada Myvi, depan tu ada motor. Motor tu buat apa saya pun tak tahu. Myvi tu keluar marah-marah. Lepas tu bila dia marah-marah, dia keluar, dia pergi kat belakang buka bonet. Dia buka bonet tu ada besi yang tutup apa, yang letak dekat steering tu, besi tu. Dia angkat nak libas. Saya undur kereta, takut kena kereta saya. Undur, lepas tu saya tengok apa dia buat. Lepas tu orang ada motor-motor sebelah tu semua relaikan dia. Saya kata la ilaha illallah. Isu kat situ je, bawa keluar besi tu. Nasib baik orang tahan dia. Kena kalau dia duduk panas baran, dia balon atas kepala orang tu, katakan mati. Na'udzubillah. Masa tu dah tak boleh buat apa dah. Masa tu nak menangis apa lagi? Nak kata saya tersilap? Tak ada. Awak pergi ambil besi, siapa suruh? Itu sebab Nabi SAW pesan, la yushir ahadukum ila akhihi bis-silah. Jangan sekali-kali kamu tunjuk benda tajam ataupun benda yang membahaya kepada orang di depan kamu. Jangan. Sebab apa? Fa innahu la yadri, sebab dia tak tahu kemungkinan syaitan mencabutkan benda itu daripada kamu sehingga terkena kepada orang itu dan akhirnya membawa kamu masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya sikit je keluar, pukul. Kena sikit, akhirnya kita nak pukul kat sini. Katakan kita balun besi, pak, nak kena kat bahu. Nak pukul bahu, tapi kena kat sini. Sini pembuluh darah kan. Kena sini, darah tu keluar, meninggal orang tu. Habis tuan-tuan. Maka kata Nabi, kamu dan orang itu yang bergaduh cari pasal dua-dua ni, dua-dua masuk neraka. Ini al-qatil wal maqtul finnar. Allah Rabbi. Wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain, la yahillu lil muslim ayyurawi'a musliman. Jangan sekali-kali kita ni menakutkan orang lain pula. Macam mana ni? Ada kes yang dalam YouTube tu pun bagus juga tuan-tuan. Tengok YouTube ni, tengok benda-benda yang faedah lah sikit. Jangan tengok benda yang tak faedah. Saya suka tengok cerita-cerita kes-kes yang berlaku real. Sebab saya susah tidur. Saya membaca ataupun saya tengok YouTube yang cerita-cerita yang apa, kisah-kisah yang berlaku benar. Orang mati lemas, orang dapat rakam. Itu saya suka tengok. Saya tengok, oi, ya Allah. Antara yang saya tengok, dia buat takut, dia buat prank. Dia masuk rumah, entah siapa, bini dia ke siapa ke, perempuan. Orang kat belakang orang putih ni. Dia buat muka macam perompak. Perempuan ni balik rumah, dia duduk kat belakang. Pakai sarung muka. Bila perempuan tu tengah cakap dengan handphone betul-betul tu, tiba-tiba dia keluar. Dia keluar. Perempuan ni terkejut. Bila dia terkejut, perempuan ni lari tanpa tengok belakang dah. Dia lari tanpa dia sedar. Dia keluar daripada rumah, dia jalan, dia lintas jalan, kereta langgar. Terpelanting, kereta pun laju, terpelanting sampai tak ada dalam kamera. Masa tu orang yang buat takut dia ni, buat prank dia, terkejut dia. Allah, dia buka. Masa tu tak tahulah apa jadi pada lelaki perempuan tu. Kalau hidup mungkin patah. Tengok cara dia kena langgar tu, patah ataupun parah, paling last sekali meninggal. Itu dua je lah. Tengok cara kena langgar tu, tuan-tuan perempuan. Itu sebabnya itu pun diharamkan dalam Islam. La yahillu li muslim. Tidak boleh, haram kita menakut-nakutkan orang. Nak jadi hantu, nak buat nakut hantu. Ni pun kena tanya pakar undang-undang.
Contohlah Tok Bilal. Tok Bilal kita tua-tua lah ke? Nak pencin lah ke dah? Duduk kat belakang kita. Tak. Tok Bilal pagi-pagi subuh tu, kita pakai baju putih tu, rambut wah, dia kejut. Tok Bilal rebah, kena heart attack. Tu pun dah haram dah. Dari segi undang-undang, kira macam mana tu? Ada CCTV, nampak kita takutkan dia. Dah, masuk mahkamah dulu pun. Kalau selamat, selamat lah. Kalau tak selamat, wabillahi taufik. Tapi dalam Islam, hukumnya haram. Buat takut macam tu pun tak boleh. Allah. Kan kita suka buat takut-takut orang kan? Tu pun satu. Ada orang dia suka kacaukan gunakan benda-benda yang orang takut. Ular. Kan? Dalam kereta, orang tengah bawa kereta ni, dia bawa ular palsu. Dia tahu dah orang tu takut ular. Orang tengah bawa kereta, dia lempar kereta masuk gaul. Yang bestnya dia pun masuk. Sebab dia dalam kereta tu. Ni cerita betul tak? Masuk gaul. Kamera berterabur tengok. Tak tahu apa jadi. Hilang macam tu. Tapi nak cerita, boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Hukumnya haram. Wala yaqiful ism inda haddil qatil wahdah. Wala yaqiful ism inda haddil qatil wahdah. Bal kana man syarakahu biqaulin aw fi'lin yusibuhu bin sakhatillah biqadri musyarakatih. Hatta man hadara al-qatl min hadratil qatl yanaluhu nasibu min al-ithm. Fa fil hadith la yaqifanna ahadukum mawqifan yuqtal fihi rajulun zulma fa innal la'nah tanzilu ala man hadarahu wa lam yadfa' anhu. Ni untuk kita. Sesiapa yang berada di tempat orang sedang bergaduh dan dia berada tanpa berbuat apa-apa, nampak orang tengah gaduh, pukul besi-besi apa semua, kita biarkan gitu, maka kita dikira orang yang bersyubhat kalau kita tidak meleraikan. Kecuali, kata ulama, antaranya Imam At-Tabarani, dia kata kecuali kamu memang tak berani sebab dia pakai pedang. Kalau kita pergi, kita kena libas. Itu kita tahu, kita duduk jauh. Tapi kalau kita boleh tahan, kita boleh pegang ramai-ramai, jangan bagi orang tu, tu dipanggil amar ma'ruf nahi munkar. Jadi oleh yang demikian, kita kalau nampak orang bergaduh, kita jangan jadi batu api. Kita yang kena tolong ingatkan, kita yang kena bagi nasihat, kita yang perlu memberikan amaran kepada orang-orang itu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi itu hukum apabila kedua-dua bergaduh dan kedua-dua punca kepada perbalahan, dua-dua masuk neraka. Seterusnya, hormatud damil muahid az-zimmi. Sekarang ni macam mana pula kalau kita bunuh orang yang bukan Islam? Dalam negara kita, orang tu dia bukan Islam, tapi dia dijaga oleh negara. Adakah boleh orang Islam bunuh orang bukan Islam? Hukumnya juga tidak dibenarkan. Sebab Islam dia ada tiga jenis orang bukan Islam. Pertama, dia panggil muahid. Yang kedua, zimmi. Yang ketiga, zulman, kafir, zalim. Dia tiga orang jenis kufur. Yang pertama tadi diberikan keamanan, muahid. Dia datang daripada US, Amerika Syarikat, datang kat Malaysia. Dia datang nak pergi ziarah, jalan. Dia muahid, dijaga. Ahli zimmah duduk dalam negara, hidup dengan kita. Itu ahli zimmi. Tak boleh bunuh sembarangan, tak boleh. Nak paksa dia masuk Islam pun tak boleh. Dia masuk Islam, dia masuk sendiri. Yang ketiga, itu yang Zionis. Itu baru boleh kita nak bunuh dan sebagainya. Itu pun kalau yang bunuh tu adalah orang Islam dekat sana, yang berperang lawan Zionis yang serang orang Islam. Itu tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Kalau kita saja-saja nak dibunuh orang Yahudi dekat sana, itu tak dibenarkan dalam Islam. Tiba-tiba saya nak pergi bunuh orang dekat Palestin ataupun dekat Israel, tak boleh. Sebab saya tak terlibat dekat situ. Yang boleh orang yang terlibat di dalam tu, dalam Gaza sebagai contoh. Itu mereka ada hak sebab mereka ditindas. Cuma sekarang ni orang Islam dalam negara kita, orang bukan Islam dalam negara kita, boleh tak kita nak membunuh mereka? Tidak dibenarkan. Bahkan Nabi SAW sebut, man qatala mu'ahidan lam ra'ihatul jannah.
Orang-orang yang membunuh orang kafir yang diberi keamanan dalam negara kita tidak akan bau juga bau syurga Allah. Tidak akan bau syurga. Wa inna rihaha yujad min masiratin arba'ina aman. Sebab bau syurga ni 40 tahun bau dia. Jauh dia, kuat dia 40 tahun. Jadi orang yang bunuh orang bukan Islam yang duduk dalam negara kita pun tidak dibenarkan. Siapa kata boleh bunuh orang Islam, orang bukan Islam? Tak boleh. Kadang-kadang kita ni cakap kan pelik-pelik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dalam hadis tadi, hadis Bukhari, ini hadis Imam Nasa'i, man qatala rajulan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah. Sesiapa yang membunuh lelaki daripada ahli zimmah yang duduk dalam negara kita bersama-sama dengan orang Islam, mereka tidak akan bau syurga. Jadi maknanya kena hormat juga orang bukan Islam. Cuma orang bukan Islam, mereka kena hormat orang Islam. Tu kena sama-sama menghormati. Kita tak boleh maki mak bapak orang bukan Islam, dan orang bukan Islam tak boleh maki kita juga. So saling hormat orang. Ni nak pilihan raya kecil ke besar ke, jangan tuan-tuan gunakan sentimen kaum. Sebab ada orang bukan Islam, ada orang Islam daripada kaum itu. Jangan guna perkataan India. Orang India ramai ikut Islam, Muslim kan, India Muslim. Jangan guna perkataan Cina. Ramai Chinese yang Muslim, baik-baik pula tu kan, yang buat masjid, yang jaga masjid, ada buat masjid bagi dekat 10 juta dekat sebelah Semenyih. Muslim, dia masuk Islam. Chinese masuk Islam, 10 juta diinfak untuk buat masjid. So jangan guna perkataan-perkataan nama-nama gitu. Jaga sensitivity, jaga hormat orang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita hormat orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hidayah kepada orang yang melihat dan menengok kita, insya-Allah. Bila kita dibenarkan membunuh, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Ini bab-bab bunuh ni tuan-tuan. Ini dipanggil bab, dia tak masuk bab hudud lagi, ini bab membunuh. Jadi insya-Allah kita bincang pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya nak buka soalan kalau ada soalan. Jadi, Ustaz. Lahabau. Lahabau ni Melaka kan? Apa lahabau tu maksudnya? Saya orang Melaka lah, tapi saya tak ingat, saya tak tahu sangat istilah dia. Lahabau tu apa? Macam mana? Tak guna. Dia sebenarnya tuan-tuan, Ustaz, bila saja sebut perkataan yang tak elok ni, maka tak dibenarkan oleh syarak. Maknanya lahabau tu dia perkataan maki hangun, maka tak dibenarkan. So elakkan lebih baik. Walaupun tak guna, perkataan tak guna, tapi bahasa orang Negeri Sembilan, saya rasa lahabau tu kasar. Cuma tak tahulah, sebab tu kena tengok pada negeri masing-masing lah. Kalau di Kelantan, Terengganu, bodoh kan, tu bahasa kata bodoh tu sayang lah gitu. Kata dia orang, saya mana tahu. Kalau di Kelantan, Natal, tak? Natal ni mau ada lagi je. Contoh, orang rumah saya orang Kelantan, saya orang Selangor. Jadi dia perkataan Natal tu macam biasa, dia dah jadi uruf, kebiasaan. Sebenarnya uruf itu ditolak. Sebab apa? Uruf dalam, kalau usul fiqh, uruf itu ditolak kerana bahasa yang tidak elok dijadikan kebiasaan. Maki hamu tapi digunakan biasaan. Jadi elakkan daripada menggunakan perkataan yang kotor. Termasuklah lahabau tadi. Kalau orang Melaka anggap itu biasa, tapi orang luar terasa. Natal di Kelantan biasa, tapi pergi kat luar negara atau datang KL je, Natal datang lagi. Dia pun tu, apa Natal? Buka kamus, binatang. Dia panggil aku, kau ajar. Lepas tu dia mula babi. Tak pasal-pasal daripada Natal dia babi pula. Lepas tu itu pula keluar. Dia keluar macam-macam cerita. Jangan. So lebih baik tak payahlah. Tu pandangan saya, Ustaz. Sebab apa? Yalah, bahasa ni pun diikut negeri-negeri juga kan. Ada setengah kata, tak apa, bagi saya tak ada masalah sebab itu pak. Tak boleh lah. Bagi saya kasar lah kan. Jadi elakkan lebih molek. Gitulah. Wallahualam. Ustaz Melaka ke? Orang mana? Sabah? Orang Sabah tak ada kan bahasa kasar-kasar gitu. Saya tengok orang Sabah, orang Sarawak. Semalam kan saya kat Sarawak,
Allah, lembut-lembut kitab pun ustaz dia lembut bahasa dia. Sabah pun lembut. Saya pergi Sabah pun orang dia tak ada, jarang dengar dia maki-maki guna bahasa dia orang kan. Ke ada bahasa maki dia orang? Jarang jumpa. Orang Sabah pun kata jarang jumpa. Tapi kalau pergi Kelantan ada je. Pergi Melaka lah bau. Kan? Kalau KL lain kan? KL ni panggil bab 1. Bab 1 nak sebut letih tu dalam budak ni. Baik, ada soalan lagi? Ada soalan? Ada? Okeylah, kalau tak ada, insya-Allah kita sambung perbincangan kita ini pada bulan hadapan. Kita doalah tuan-tuan puan, negara kita ni selamat daripada Covid. Saya pun tak tahu. Ramai orang tanya saya ni. Dia kata, ustaz sampai bila nak pakai mask Yahudi ni? Aduh, saya pun tak nak jawab sekarang. Mana-mana tuan-tuan, memang ni kena pakai. Ni dia hukum dia pakai sama macam pakai spender je sekarang. Kalau tak bawa ni, boleh patah balik tau. Patah balik. Kita dah biasa. Semalam kat mana saya? Dah sampai kat hotel, turun bawah dah. Sejuk, orang semua tengok saya tu. Lupa saya terlupa pakai mask, naik balik kita. Jadi orang kata apa? Yelah, satu hari nanti akan tak ada lah ni. Cuma kita doa lah. Yang penting Covid tu dah tak ada. Saya pun dah tak tahu. Kita usaha dah. Macam-macam dah kita buat. Kita tawakal lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jaga kita. Kan? Saya pun takut. Siapa tak takut? Saya ni macam frontliner juga. Jumpa orang kat masjid, jumpa orang kat sana sini, program, orang datang dia kira apa? Dekat Sabah Sarawak semalam. Dekat Sarawak semalam. Rasa banyak bergambar daripada saya duduk. Pergi kat Sarawak, kat airport, orang selfie dalam kapal terbang tu, dia tahu saya dah masuk dah. Oh, selfie dulu. Kalau selfie tu dia dekat macam mana? Ambil gila. Kita nak larang tak boleh. Orang minat kat kita, orang sayang kat kita, kita terimalah. Kan? Nak larang pergi jauh sikit, tak ada. Layan je lah. Kalau dia ada Covid, na'udzubillah lah. Semoga Allah jaga kita semua kan? Allahu Akbar. Doakanlah tuan-tuan yang terbaik. Dan yang paling penting kita doakanlah negara kita ini ditadbir oleh orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa memikirkan untuk agama, ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar.